Okey. Terima kasih sekali lagi dan juga kepada semua yang dapat bersama pada hari ini. Terima kasih juga kerana ini musim cuti dan saya tahu ramai yang balik kampung atau keluar bersama keluarga dan sebagainya. Saya rasa itu satu perkara yang baiklah bila kita dapat memang benar-benar bercuti. Saya pun bercuti juga balik ke kampung, ke Batu Gajah Perak dan sudah 3-4 hari berada di sini. So, tuan-tuan dan puan-puan, tajuk saya pada hari ini adalah The Leader in Me. Banyak kali kita terfikir bahawa kepimpinan ini selalunya adalah hanya untuk setengah orang. Tapi sebenarnya, kita boleh membangunkan kepimpinan dalam kalangan ramai orang, termasuk setiap individu di sekolah umpamanya. Saya nak bacakan ungkapan yang ada di sini. The leader in me. Each child is a gift, and each child has gifts. What is exciting is the opportunity we adults have to help them find, nurture, and unleash those gifts to inspire greatness. So, kita percaya dalam setiap warga di sekolah atau di mana-mana institusi termasuk PPD dan sebagainya, memang setiap orang ada dia punya kelebihan itu. Hanya bagaimana kita nak mengupas, kita nak explore, kita nak mencari kelebihan itu. So, the leader in me, hari ini tajuk ini menyatakan bahawa atau mengutarakan bahawa setiap individu itu adalah penting. Let's go to the next slide. So, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita kata the leader in me, dia meneliti daripada 3 perspektif. Satu, secara keseluruhan sekolah itu. Yang kedua, tentang individu, the whole person. Dan yang ketiga, the whole lot of imagination. Imajinasi yang kita perlu ada untuk mengutarakan atau melebihkan apa yang ada dalam kalangan mereka, antara kita tu, kelebihan yang ada pada kita. So kalau kita lihat the whole school, mereka menyatakan why would the talents and contributions of all staff members not be sought when we attempt to transform a school and better prepare a child for life. Artinya, maksud yang tersirat adalah bahawa setiap orang mempunyai kelebihan. Kenapa kita kadang-kadang terlepas pandang atau tidak mencari jalan untuk dapatkan yang terbaik daripada individu yang ada dalam organisasi? Dalam satu seminar pernah ditanya, siapakah yang paling mempengaruhi perjalanan hidup anda? Dalam satu seminar di peringkat antarabangsa. Yang pertama menyatakan bahawa pengusaha kantin, pekerja kantin atau dia panggil cafeteria lady. Yang kedua, playground supervisor, pustakawan, pengawal keselamatan, pemandu bas, kaunselor, jururawat, staf sokongan dan sudah pastinya ramai juga menyatakan tentang guru dan ramai yang lain yang sebahagian daripada warga atau komuniti sekolah. So, maksud saya di sini adalah bahawa setiap individu dalam organisasi atau yang ada kaitan dengan organisasi secara tidak indirect relationship dia boleh memberi sumbangan dan ada cara yang terbaik. Bila saya sebut perkara ini, saya teringat tentang beberapa hari lepas ni, minggu ini, seorang pengawal keselamatan daripada hospital besar Ipoh telah mendapat anugerah daripada Yang di-Pertuan Agong. Ya, anugerah itu disampaikan oleh Yang di-Pertuan Agong bukan apa, kerana kelebihan dia menjalankan tugas. Dia menjalankan tugas dia sebagai pengawal keselamatan. Dia akan buka pintu untuk pesakit yang datang, kadang-kadang tunjukkan tempat parking dan sebagainya. Macam-macam dia lakukan.
Dan kelebihannya itu telah dilihat oleh ramai dan saya rasa ada yang masukkan rakaman itu dalam media sosial. Dan dia dapat banyak likes dan sebagainya, orang komen. Dan terbaiknya dia dapat satu anugerah daripada yang di Pertuan Agong. So, tuan-tuan dan puan-puan, uh, apa pesanan yang nak disampaikan, we don't know, kita tak pasti siapa dalam organisasi kita tu boleh memberi satu sumbangan atau tunjuk ciri kepimpinan atau best practice atau strategi dan sebagainya. Right? So, kalau sebagai pemimpin sekolah atau warga sekolah, kalau ada yang nak memberi sumbangan, sebagai pemimpin sekolah kita harus menggalakkan. Next slide, please. Ada yang tertanya, adakah anak saya perlu ada bakat atau ciri-ciri kepimpinan untuk diambil sebagai pelajar di sebuah sekolah atau dianggap sebagai pelajar yang menyerlah? Contohnya pelajar yang mungkin tidak mempunyai pencapaian akademik yang tinggi, pencapaian akademiknya rendah, tetapi mempunyai hubungan interpersonal yang terpuji. Dalam bacaan saya, individu itu yang tidak mempunyai pencapaian akademik yang menyerlah, he sees himself as a leader in manners. Kerana dia ada hubungan yang baik, dia menunjukkan tingkah laku yang terbaik dan dia anggap diri dia sebagai the leader in manners. Dan setiap masa dia sedang berkembang. Mungkin tidak begitu menyerlah dari segi pencapaian akademik, tapi so good as an individual, as a person, seperti yang diutarakan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Dan dia rasa baik tentang diri dia, walaupun dia ada limitasi akademik dan sebagainya. So, yang penting setiap orang ada kelebihan dia. Ini adalah matlamat model, ya. Model, kita ada banyak pendekatan tentang kepimpinan, iaitu model the leader in me, iaitu untuk mengiktiraf kebolehan semua murid. Ada yang hebat main bola sepak, ada yang pandai melukis mural, ada yang pandai untuk seni suara dan sebagainya, boleh menyanyi dan sebagainya. So, kita patutlah sentiasa menerima kelebihan-kelebihan anak murid kita ni. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, tadi the whole school, ni the whole person. Kanak-kanak tidak sama. Kita tidak boleh anggap bahawa setiap murid kita adalah sama. Mungkin ada sedikit persamaan, tapi keseluruhannya sebenarnya ada banyak perbezaan di antara kanak-kanak. So, kita kena elak fenomena sameness. Oh, murid-murid ni semua sama. Jawapannya tidak. Bila children are taken, perkara sameness tu diambil kira, maka kanak-kanak hilang keunikan identiti mereka dan potensi mereka. Kita tahu bahawa di antara akademik dan co-akademik, kadang-kadang fokus adalah lebih kepada akademik. Walhal dalam ramai-ramai murid kita, kita tahu ada yang hebat dari segi co-akademik. Dan tidak semestinya yang hebat dalam co-akademik dan tidak hebat dalam akademik tidak akan berjaya. Kerana kejayaan itu dapat diukur dengan pelbagai cara. So, kita kena jangan sentiasa utarakan kelebihan itu bahawa bergantung kepada grade pencapaian dalam peperiksaan. Everyone has the power to be a leader. Right? So, kita ada the whole school, the whole person. Next, please. Dan yang ketiga, the whole lot of imagination. Ini bukan satu program, tapi satu proses daripada sekolah rendah, prasekolah sampai ke menengah dan seterusnya. Yang disusun atur oleh guru untuk guru. Asasnya. Dan kita perlukan imajinasi, dan imajinasi ini kita boleh perhatikan
Bila kita lalui sebuah sekolah, we are taking a learning walk dalam sebuah sekolah, kita boleh nampak mural di sekolah, PDP yang sedang berlaku, aktiviti co-curriculum semasa perhimpunan dan sebagainya. Pelbagai aktiviti. This is where kita boleh nampak imagination of teachers. Kalau cikgu diberi kepercayaan, they can rethink, they would like to redefine dan reimagine. Mereka sentiasa boleh menjadi the reimagineers daripada apa yang berlaku di sekolah atau dalam bilik darjah. So we want them to be able to explore apa jua kelebihan yang ada. Dan kelebihan itu dapat dipaparkan melalui pelbagai aktiviti yang berlaku di sekolah. Hanya kita kena beri mereka ruang dan peluang. Bukan saja untuk guru, bukan saja untuk pemimpin sekolah, bukan saja untuk murid, bukan saja untuk staf sokongan, tapi komuniti sekolah termasuk pengawal keselamatan dan pembersih dan sebagainya. Everyone can contribute to the school. They can show their simple leadership dalam nak lebih mencapai satu kelebihan bagi organisasi mereka. So tuan-tuan dan puan-puan ingat model the leader in me boleh diaplikasikan kepada sesiapa yang ada dalam organisasi itu. Slide yang berikutnya. So apa yang, kalau saya nak rumuskan, apa yang dipercayai dalam konsep the leader in me? Satu, there is greatness in every student and every staff member. Ingat the perkataan greatness. Greatness is not about attaining a high position, tetapi or achieving a heroic feat. Tetapi it's about strong character, unique talents. You might not be able to read, even use a calculator. I know of many people who are not able to read and write, tapi di tempat kerja mereka lakukan tugas dengan cara yang paling baik, yang terpuji. So the leader in me searches out talents in each student and each staff member and provides opportunities for using and nurturing those talents. Kita sentiasa memberi syabas kepada kelebihan-kelebihan yang ada pada individu. So remember apa yang diutarakan oleh Albert Einstein. Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid. Sebab kita tahu bahawa ikan sampai bila pun tak boleh panjat pokok. So jangan harapkan perkara yang sememangnya tidak ada dalam bidang kuasa individu itu dan boleh dilakukan. Tetapi kita lihat kelebihan lain. Umpamanya dalam analogi ini, ikan itu ada kelebihan lain bila dia di dalam air. Walhal binatang lain yang lebih selesa dengan pokok. So remember, setiap satu-satu, so dalam arti kata yang sama, individu ada kelebihan dia. So kita cubalah eksploitasikan kelebihan itu. Jangan cuba cari salah-salah, sentiasa cari kesalahan, tapi kita cari kelebihan mereka. So tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk ke slide yang terakhir. Jangan lupa ilmu itu boleh datang daripada pelbagai sumber, daripada makalah, majalah, daripada buku, daripada sembang profesional. Dan jangan lupa tagline CDL, cikgu bantu cikgu. Carilah the leader in me. Setiap orang ada kelebihan dia. Kita sentiasa perlu ada satu sikap yang positif, positif, positif. Remember, it is easier to build strong children than to fix broken adults. And reading is thinking. Listening is thinking also. And finally, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada Puan Emily, orang kuat kita. Terima kasih.